Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput saudara Wan Ahmad Hatim bin Wan Ahmad Hazim daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1 dengan tajuknya Kos Sara Hidup Tinggi, Cabaran dan Penyelesaian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memetik kata-kata seorang bekas Perdana Menteri, manusia yang lemah apabila bersatu mampu menggoncangkan dunia. Demikianlah perpaduan. Sebagai satu negara yang mementingkan aspek perpaduan dan kesatuan, kita sepatutnya pada hari ini bekerjasama bagai aur dan tebing demi mengatasi masalah kos sara hidup yang tinggi. Namun sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, terima kasih saya ucapkan buat Tuan Pimpinan Majlis, panel kehakiman bervisi, seterusnya hadirin, hadirat, pewaris bangsa yang saya muliakan. Kos sara hidup, cabaran dan penyelesaian, itulah mauduk bicara saya pada hari ini. Baiklah, menurut tinjauan ekonomi pada tahun 2024 menunjukkan isu yang akan membimbangkan rakyat mahupun kerajaan adalah isu kos sara hidup yang tinggi. Perkara ini terjadi disebabkan oleh masalah global yang menunjukkan peningkatan dalam bahan-bahan keperluan seperti bahan mentah, makanan, minuman dan sebagainya. Isu ini telah dibangkitkan sebelum pandemik COVID-19. Namun selepas pandemik COVID-19, perkara ini menjadi satu perkara yang kritikal sehingga kita perlu mengatasi perkara ini dengan lebih baik untuk masa depan negara kita, hadirin sekalian. Maka dalam pidato ini akan saya tunjukkan kepada anda 4 cabaran utama yang ada pada kos sara hidup ini, dan akan saya tunjukkan kepada anda 4 jalan penyelesaiannya untuk kita mengatasi kos sara hidup yang tinggi ini, kerana jika kita tidak mengatasinya, masa depan kita tidaklah secerah apa yang kita inginkan. Dan akan saya tunjukkan kepada anda mengapa pentingnya pada hari ini untuk kita mengatasi kos sara hidup ini. Baiklah, indikator saya yang pertama, rakyat prihatin, hidup terjamin, untuk menyokong pidato saya pada hari ini. Cabaran yang pertama yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat Malaysia pada hari ini adalah cabaran di mana mereka tidak mempunyai wang yang cukup selepas persaraan. Contohnya, menurut kajian Khazanah, 10.8% rakyat Malaysia, 10.8% isi rumah sahaja yang mampu untuk menyara kehidupan mereka selepas persaraan ataupun selepas kehilangan sumber pendapatan. Ini menunjukkan populasi rakyat Malaysia, iaitu seramai 31.78 juta rakyat, hanya 343,000 sahaja yang mampu menyara hidup mereka selepas persaraan ataupun selepas kehilangan sumber pendapatan. Ini akan menimbulkan kerisauan kepada mereka yang tidak mampu menyara kehidupan mereka. Maka apakah solusinya? Solusinya ada 2. Yang pertama adalah kita lakukan skim persaraan swasta. Kerana pada hari ini kita tidak boleh mengharapkan kepada kumpulan wang simpanan pekerja sahaja, kerana 71% mereka yang mengambil KWSP ini tidak mempunyai wang simpanan yang cukup selepas mereka bersara. Jadi dengan adanya skim persaraan swasta ini, kita dapat menambah simpanan pendapatan kita untuk kita gunakan di masa hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua pada hari ini adalah kita boleh mengambil pelan persaraan. Kerana dengan pelan persaraan ini, kita akan menggunakan duit kita dengan lebih efisien, lebih baik, dan kita tidak akan membazir. Itulah kepentingan dalam kita menggunakan duit ini, hadirin sekalian. Maka di akhirnya sudah terang lagi bersuluh, apabila rakyat kita prihatin, maka hidup mereka pasti akan terjamin, hadirin dan hadirat sekalian. Ini kata saya yang kedua, iaitu wang tidak mencukupi, simpanan menjadi solusi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, cabaran yang kedua yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini adalah masalah di mana apabila mereka boros menggunakan wang pendapatan mereka. Saya berikan satu contoh yang mudah. Contohnya, seorang murid bernama Ali, seorang pekerja bernama Ali mendapat gaji RM3,000 dan beliau menggunakan wang itu di awal bulan, dan di akhir bulan beliau kurang wang pendapatan itu dan beliau terpaksa mengikat perut demi menyimpan wangnya ada. Perkara ini sangat membimbangkan kerana dalam kalangan remaja maupun yang sudah dewasa masih lagi melakukan perkara ini, walaupun ianya merupakan satu perkara yang tidak wajar kita lakukan kerana ia boleh menyebabkan
kita terpaksa mengikat perut di hujung bulan dan kita tidak boleh menyara hidupan kita, hadirin sekalian. Maka apakah solusinya? Yang pertama kita boleh mengagihkan gaji kita kepada tiga bahagian. Yang pertama simpanan, yang kedua untuk kegunaan dan yang ketiga untuk menderma. Dan apabila kita mengagihkan kepada tiga bahagian, barulah kita mengetahui kapasiti maksimum untuk kita gunakan bagi kegunaan, untuk derma dan juga untuk simpanan. Jadi kita tidak akan boros dalam menggunakan duit itu, hadirin sekalian. Yang kedua adalah apabila kita perlulah menyimpan wang selepas sahaja kita mengagihkan daripada tiga bahagian itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menggunakan wang itu. Kerana simpanan adalah untuk jaminan masa hadapan. Jadi jika kita inginkan sesuatu masa hadapan yang baik, satu masa depan yang aman, lagi bagus kita bersimpan daripada kita menggunakannya untuk perkara yang kita tidak perlukan, hadirin sekalian. Maka izharlah di sini bahawa apabila kita tidak mempunyai wang, simpanan adalah solusi yang paling berkesan. Hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga, bandar miskin, kerajaan peluk cakna. Hadirin sekalian, cabaran yang ketiga dan cabaran yang paling kesian yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini adalah apabila kos sara hidup ini semakin meningkat, namun golongan B40 maupun golongan M40 itu sendiri tidak mampu menyara kos kehidupan mereka. Jadi pada hari ini mereka terpaksa mengambil hutang kerana semata-mata untuk menjaga ataupun menyara kehidupan mereka. Perkara ini sangatlah tidak bagus kerana apabila mereka bersara nanti, mereka akan menghadapi dua isu utama. Yang pertama, mereka tidak boleh menyara kehidupan mereka, dan yang kedua menyebabkan mereka perlu membayar hutang yang ada. Ini akan menyebabkan, kata pepatah, sudah jatuh ditipa tangga, kerana ia merupakan nasib yang sangat malang bagi mereka. Maka apakah yang perlu dilakukan untuk kita mengatasi masalah ini demi kesejahteraan sejagat? Pada hari ini, yang pertama yang kita boleh lakukan adalah pihak perwakilan kerajaan maupun swasta boleh memberikan bantuan kepada mereka. Contoh saya berikan kepada anda seperti Lembaga Zakat Selangor yang telah mengadakan pelbagai program untuk mengatasi isu ini, hadirin sekalian. Apakah contoh program yang dilakukan? Contohnya program Menu Rahmah dan sebagainya. Kerana pada hari ini mereka mengetahui akan isu B40 dan M40 ini yang mempunyai masalah dalam kewangan. Jadi mereka mengambil tindakan awal supaya kita dapat mengatasi isu ini, hadirin dan hadirat sekalian. Maka di akhirnya jelaslah bahawa apabila kerajaan melakukan peranannya, maka rakyat tidak akan miskin. Indikator saya yang terakhir pada hari ini adalah kerajaan membantu insan mampu. Hadirin sekalian, seperti mauduk bicara saya, kos sara hidup tinggi menunjukkan peningkatan dalam kos sara hidup itu sendiri. Namun masalah yang tertimbul pada hari ini adalah apabila kos sara hidup sahaja yang tinggi, namun gaji rakyat tidak pernah meningkat, hadirin sekalian. Ini menyebabkan ramainya di antara mereka, iaitu golongan B40 dan M40 terpaksa membeli barangan bukan daripada duit mereka sendiri. Mereka perlu meminjam daripada rakan dan sebagainya. Dan di akhirnya jika kita fikir betul-betul dan fikir secara mendalam, kita akan melihat bahawa jika kita tidak meningkatkan gaji rakyat pada hari ini, mungkin golongan T20 juga akan terkesan dengan kos sara hidup ini, hadirin sekalian. Jadi solusinya pada hari ini mudah. Kita perlulah meningkatkan gaji kepada golongan B40, golongan B40, M40 dan T20. Kerana pada hari ini apabila kos sara hidup saja meningkat namun gaji tidak meningkat, ia akan menyebabkan pencagahan dan akan menyebabkan ramai rakyat Malaysia pada hari ini terkesan dengan kos sara hidup tinggi ini, hadirin dan hadirat sekalian. Tuntasnya pada hari ini terdapat pelbagai cabaran dan juga terdapat pelbagai cabaran dalam kos sara hidup tinggi. Namun jika ada cabaran, pasti ada solusinya, hadirin sekalian. Sebab itulah pada hari ini saya berdiri dengan penuh iltizam ingin menyarankan kepada kita semua untuk bersatu padu dalam mengatasi masalah ini bagai aur dan tebing. Sekian. Sebelum itu, saya mohon untuk kita semua bersatu padu untuk mengatasi masalah ini, kerana ini bukanlah suatu perkara yang kita boleh permainkan, ini bukanlah suatu perkara yang kita boleh endahkan, namun ini adalah untuk masa depan kita, masa depan negara. Sekian, terima kasih.